Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Kelima, hendaklah engkau jazamkan sekalian barang yang maujud. Ya. Dulu dia kata apa, bahawasanya tidak ada lebih manfaat bagi engkau atau meninggalkan akan dunia dan berpaling kepada makhluk ni, lawan syaitan, melawan nafsu, melainkan ada 17 perkara. 17 perkara ni, ini dia punya apa? Senjata besar untuk berdepan dengan musuh kita ni, syaitan, nafsu semua. Ini yang keempat. Ya telah hendaklah engkau tanggung. Gitu ya. Betul. Kelima. Hendaklah engkau jazamkan, putuskan betul-betul dengan hati, sekalian barang yang maujud, semua yang ada termasuk kita di dalam alam dunia ini, dan barang yang maujud di dalam alam akhirat, syurga, neraka, semua itu sekaliannya perbuatan dengan takdirnya sendiri. Allah Ta'ala tidak ada sekutu, ahad, ya. Jadi semua itu dah siap sebenarnya. Kita lihat apa yang berlaku, kita perhati bahawasanya ini ya, kasama, barang yang telah ditaksim dibagi Allah Ta'ala, ya, dengan iradat dia. Bahawa ini boleh memberi kesan yang kuat, menyebabkan bahawa kita bincang tasawuf, tasawuf dia hati. Beribu kitab pun dia hati, sebab bila hati selamat, semua selamat. Bila hati rosak, semua rosak. Ini sedang proses. Ya, itulah engkau jazamkan sekalian barang yang maujud itu di atas dunia atau barang yang lain maujud daripada alam akhirat, semua sekalian itu perbuatan dan takdir. Nanti ada satu benda yang terlepas dari perbuatan Allah. Ya. Kalau katanya ada tak makhluk yang tak jadi Tuhan, dia panggil tanya pun makhluk tu apa makna? Makhluk tu allazi khuliqa, benda yang dijadi, dicipta. Jadi tak ada, semua, tidak ada satu zarrah pun benda terlepas dari Allah Ta'ala. Atau besar kena jazam tu. Jadi bila kita semayang, kita rasa begitu hebat. Dan tiada bersyarikat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada bandingan, ada syarikat mana orang lain sekutu tolong buat ni, tak ada. Dia ahad, tunggal. Ia dengan siapa-siapa, dan tiada mengikut ia akan perkataan siapa-siapa, dan tiada mengeling ia kepada ikhtiar siapa-siapa dan kehendak sesiapa. Itu sahaja antara kita mendidik hati kita supaya lebih bersih, ya. Jangan iktimat bersandar kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang keenam, dan engkau jazamkan bahawa sesungguhnya tiada satu orang dan satu makhluk yang lain daripada, ya, bekas pada satu perbuatan, barang ada perbuatan ada di dalam dua alam, melainkan Allah juga yang memberikan bekas pada segala perbuatan. Apa makna bekas ini? Al-asar, kesan. Bukan bekas macam kita buat bekas beledi mangkuk kan. Ini makna asarun, makna kesan. Bekas ini makna kesan. Kita berjalan di hutan, tengok tapak harimau. Tapak harimau tu asar, dipanggil kesan. Ya, kita ni pula kesan. Semua makhluk adalah kesan kejadian. Taksis iradat, taksirul qudrah. Kita mengaji Usuluddin kan. Sini dia naik sikit. Tauhid khas nak panjang. Allah. Berarti ada satu pun yang memberi kesan, memberi bekas pada suatu perbuatan. Barang yang lain, perbuatan dalam dua alam ini, melainkan ada dua yang memberi bekas itu pada segala perbuatannya. Ya, semua yang berlaku. Maksud dekat dengan diri kita, nak kata apa? Tidak apalah tubsirun. Pada diri kamu tu Allah Ta'ala jadikan terang, dalil. Tapi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak perhati, kata orang kata. Itu suruh man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Dia kenal diri dia kenal Tuhan dia. Itu di antara apa? Tanda kita memikir, merasakan tu. Yang ketujuh, jangan sekali-kali engkau ingat
dan kerling akan ketinggian, kebesaran, kemegahan dan kemuliaan pangkat. Jangan jeling. Mana kita jangan cari benda-benda yang masyhur, rasa hebat, rasa tinggi, semua kena buang-buang. Kalau tak buang tu tak buka marifat dengan dia. Sebab akan mendinding hati kita, menghijab. Dan daripada itu, dan kesempurnaan, kemuliaan pangkat dan dapat darajat dan sempurna bagi yang lain daripada Allah Ta'ala tadi. Kerana semuanya ketentuan Allah berlaku. Ya. Jadi antara dalil Quran mudah ayat Quran ni wa ayat Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Rabb Tuhan sekalian alam. Ya, alam di sini bukan alam macam kata mengaji ilmu apa. Sains kan, sains alam ni nampak ni je, ni kecil ni kata macam burung. Alam Allah Ta'ala ni alam segala, masih Allah, lain dari Tuhan. Masuk syurga, masuk aras. Makhluk yang paling besar aras. Bawah aras adalah kursi. Bawah kursi, bawah bumi kita. Kita duk ingat bumi besar. Bumi dia banding dengan kursi. Bumi ni macam jadi sebentuk cincin di tengah lautan. Bayangkan lautan punya besar. Kapal pun tak nampak, dimakan oleh keluasan ni. Kadang pulau tengah-tengah laut besar pun hilang, tak nampak. Hati tak nampak apa. Dan banding dengan laut dia kedil. Maka sini itulah maknanya. Ya. Dalam lautan ilmu Allah Ta'ala yang maha luas. Ya. Allah. Kemudian aras pula dengan kursi sama juga macam tu. Aras seolah lautan luas, maka kursi macam sebentuk jin. Kita ni tak nampak tu. Kalau pakai kita kena teropong. Kerana ni sebuah kita macam kita tengok apa, macam kita tengok maknanya mana kita pakai kantawan halun nau. Tapi yang ni dapat kemuliaan Tuhan berikan taklif syarak. Dia taat maka dia lebih mulia daripada makhluk lain. Kalau dia tak taat maka dihina daripada makhluk yang lain atau kedudukan dia ni. Allah. Jadi memberi kesan semua tak apa dia. Allah Ta'ala kita pandang semua keliling kita ni semua menunjuk kewujudan dan kebesaran dia. Seolah-olah pokok, kayu, tanah, laut, darat, semua-semua tu, bintang. Ya, seolah dia berkata, Allahu mawjud yattasif bisifatil kamalat law lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Ya. Seolah kita tengok pokok-pokok tu cakap Allah Ta'ala ada. Tengok langit seolah dia berkata Allah Ta'ala ada. Bersifat dengan kesempurnaan. Kalau tidak begitu, aku pun tak ada. Itu maksud dia. Ya, ini panggil apa? Kalam lisanul hal. Dia ada dua, satu lisanul maqal. Lidah percakapan ni yang bercakap ni apa keluar ni. Satu lagi lisanul hal, lidah kelakuan. Dia tak cakap tapi kita faham. Ya. Kita pergi kapal minyak, dia pangkah kuku. Apa maksud dia? Isap kuku. Dia tak cakap, kita tengok, faham. Itu lidah kelakuan. Ya. Kita tuang air dalam cawan. Bila dia penuh je kita tuang lagi tak? Seolah diri penuh dia kata, cukup, stop. Tuan ni kan melambat ke bawah. Itu lisan hal. Kalau dulu orang bagi sawah padi kan, bila dia mesin sawah padi nak tanam padi tu, habis dia mesin petak pertama, apa nama tu, kereta bajak tu, jentera tu akan pindah ke petak kedua. Dia langgar batas, pecah habis batas. Bila nak buat batas baru, dia ambil rumput, dia tepi balik kan. Dia takut orang pijak, dia bawa apa, dia bawa kayu, dia bawa daun mengkuang, macam-macam. Jadi bila kita lalu je, seolah-olah lalu kayu mengkuang kata jangan lalu, batas masih lembik. Dia tak cakap, kita faham. Itu dipanggil lisanul hal. Absah, lebih fasih, menterjemahkan daripada lisanul makan. Ini dah perkataan kita. Kita tengok aja langit bumi, semua tu berkata, ya, akulah dalil kewujudan Tuhan. Ya, kalau Tuhan tak ada, aku pun tak ada. Jadi maknanya terang kita tengok ni semua menunjukkan kebesaran, keagungan Tuhan. Kalau kita pandang tak nampak, itu buta mata hati. Tengok dia nampak apa? Kosong, nampak pokok. Tengok pokok, nampak pokok. Tengok langit, nampak langit. Ya?
Kalau dia tu beruk pun sama dia tengok. Beruk tengok pokok, nampak pokok kan. Kita orang berakal tak, tengok pokok terasa kebesaran dia, tengok langit terasa keagungan dia, dapat rezeki terasa nama dia Ar-Razzaq. Luar sikit rezeki kita, nampak lagi nama dia Al-Basit. Semua ingat 99 asma' tu Tuhan tajalikan tiap-tiap masa, sebab semua terikat dengan dia. Itulah kebesaran dan keagungan Allah yang maha dahsyat. Ini penting semuanya apa? Untuk didikan qalbi. Cuma kita bahas ni untuk qalbi. Bila qalbi dia sihat, dalam keadaan dia ada apa yang dikehendaki, dia memandang, merasakan, menjazamkan dan merasakan, Masya Allah. Dan satu lagi, keenamnya, hendaklah engkau jazamkan, mana putuskan, kemaskan betul-betul dalam qalbi, bahawa sesungguhnya tiada satu orang dan satu makhluk ini yang memberi bekas pada satu perbuatan. Barang ada perbuatan yang ia di dalam dua alam yang melainkan Allah Ta'ala juga memberi bekas pada segala perbuatan. Mana taksir memberi kesan dalam dua alam, sama ada alam dunia, alam akhirat. Semua yang berlaku, gerak, diam, terbakau, makan, ini semua af'al dia, af'al Allah Ta'ala. Ya, sebab kalau ada benda boleh lepas Tuhan, dia ada tak sangkut kawut dengan Tuhan, oh itu habis, rosak makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan adalah dia tidak berhajat pada yang lain, cuma terkaya dengan yang lain. Sebalik yang lain berhajat pada dia, yang lain berhajat pada dia. Itulah makna ketuhanan. Sebab kalau Tuhan, mesti orang berhajat pada dia, bukan dia berhajat. Ini dia pergi sembahnya benda yang dia buat sendiri. Ya? Dia kata Tuhan tu bukan Tuhan, Tuhan tu. Ya, benda dia buat sendiri. Mana benda tu nak ada pun berhajat, itu bukan Tuhan. Tiap-tiap benda yang berhajat batal makna ketuhanan. Waktu Sayyidina Umar, dia pernah ketawa seorang. Dia duduk seorang, dia senyum. Bila orang tanya kenapa Amirul Mukminin senyum, aku teringat zaman kebodohan. Itu zaman kebodohan, zaman jahiliyah dulu. Aku buat patung sembah tu daripada buat tamar. Bila aku lapar, aku cabut kepala dia makan. Aku cabut kaki dia dah habis tu. Ya, dia pula makan dia punya datuk lah tu. Tuan guru saya cerita, ada satu guru Cina, guru bukan Islam lah. Dia balik sekolah, dia ngajar, dia tengok rumah dia kena pecah kan. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke datuk, cilaka punya datuk, dia tendang datuk dia. Datuk bagi makan tu dia harap gitu. Siapa bodoh, dia lah beban, kau pergi sembah patung lah berjadah. Benda tak berkuasa kan. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi kan, Imam Hanafi, dia ini setengah daripada sahibur ra'i, orang yang sangat tajam pemikiran kan? Ya? Kalau berdebat tak payah memang Allah Ta'ala beri dahsyat. Jadi satu ketika dia berdebat dengan puak etis, puak yang mengatakan alam ni jadi seni, tak ada siapa menjadi. Ada pun kau kata Tuhan, alam ni Tuhan jadikan, mana dalil dia kan? Ada satu perdebatan. Bila hari perdebatan tu, orang semua dah ramai kan. Ya, jadi orang ni tunggu Imam Hanafi tak datang, tunggu tak datang. Orang dia dah bersorak, oh ni semua takut lah tak orang ni berdebat kan. Kejap lagi Imam Hanafi pun sampai. Bila Imam Hanafi sampai, dia kata kenapa lambat? Orang dah tunggu kau. Dia kata tadi aku nak menyeberang sungai tu luas, payah sikit. Jadi tiba-tiba aku tunggu tak ada kenderaan, pokok besar tu tombang. Pokok besar tu tombang, dia pun berubah. Ya, jadi macam perahu, dia sekeping papan, lepas tu dia bersusun, kemudian datang paku pula, paku kat situ rapat. Habis tu perahu tu datang ke aku pun naik. Woi, kau ni cerita apa ni kata. Habis mana ada ke perahu tak ada orang buat, dia kata. Ini bohong cerita kau. Dia pun bedal. Kalau perahu yang kecil kau kata pelik tak ada pembuat, ini alam yang luas kau tak ada pun cerita, betul ke tu? Wah, tu tersandar semua. Senang ni, tak payah keluar ayat Quran ni. Dibantai dengan logik ni. Kalau perahu macam tu aku acah kau je, dia tombang, dia pun pecah, jadi papan, dia bersusun, datang paku dia pun tak ada orang ni, tak ada je, dia pun sendiri. Mana percaya? Kalau perahu macam tu kau tak percaya, ni alam besar ni kau percaya, tak ada macam tu. Down habis titik tu kan. Itu dia guna hujah akal ni, belum guna ayat Quran hadis lagi. Itu dia antara apa? Memandang kebesaran Tuhan itu adalah sangat penting supaya kalbi insan itu mudah dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan nikmat paling besar dalam hidup bila kalbi boleh menghadap dengan cantik,
kepada Tuhannya. Dan ketujuhnya wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma barik. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Ya Rabb.